Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dikejutkan dengan satu cerita politik panas, iaitu skandal pembunuhan Altan Tuya Sharibu akhirnya dibahaskan oleh peguam Bosku dalam sesi podcast Keluar Sekejap bersama KJ. Cukup mengejutkan. Skandal pembunuhan ke atas Altan Tuya Sharibu ini sudah 7 hari berlalu, sudah 1 minggu berlalu. Didedahkan buat kali pertama oleh Sirul Azhar di Australia. Tetapi peguam hebat Bosku masih tidak berani saman fitnah Sirul Azhar, Azila Hadri dan semua pihak yang mengaitkan Bosku sebagai dalang utama dalam operasi khas membom C4 Altan Tuya dalam Malaysia. Saya cukup hairan dan pelik kenapa peguam hebat Bosku sendiri membuat cerita panas tentang skandal pembunuhan Altan Tuya Sharibu tanpa ada memfailkan apa-apa saman fitnah bagi membersihkan nama Bosku dan isterinya serta keluarganya yang dipersalahkan sebagai dalang utama dalam skandal saga membom C4 seorang ibu mengandung bernama Altan Tuya Sharibu. Di musim PRK Parlimen Kemaman, cerita ini mempengaruhi game politik Malaysia. Dan peguam Bosku menggunakan podcast yang sangat popular Keluar Sekejap untuk membersihkan namanya, ini belum mampu untuk menutup bangkai-bangkai skandal pembunuhan Altan Tuya Sharibu yang dikaitkan dengan Bosku. 33 juta rakyat tertanya-tanya, jika benar Bosku tidak bunuh Altan Tuya Sharibu, kenapa peguam hebat yang dibayar oleh Bosku sampai sekarang tidak memfailkan apa-apa saman fitnah secara rasmi ke atas Sirul Azhar dan Azila Hadri yang kononnya memfitnah Bosku? Negara Malaysia mempunyai undang-undang di bawah Akta Fitnah. Di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia, kita ada Akta Fitnah, Pakcik Makcik Oto Aro. Jika benar pendedahan statutory declaration oleh Azila Hadri yang kini berada dalam penjara Kajang menyebut nama Bosku sebagai mastermind, sebagai tok dalang membom C4 Altan Tuya, kenapa peguam Bosku membuang masa cakap pusing-pusing dekat podcast Keluar Sekejap KJ tanpa ada mengambil tindakan undang-undang yang tegas kepada Azila Hadri, iaitu saman fitnah di bawah Akta Fitnah? Kedua, Sirul Azhar yang masih hidup di negara Australia mendedahkan buat kali pertama operasi khas atas nama Bosku membunuh dan membom Altan Tuya Sharibu. Nama Bosku disebut berkali-kali oleh Sirul Azhar sebagai antara watak penting yang dikaitkan dengan modus operandi pembunuhan paling kejam di dunia ke atas Altan Tuya yang berlaku pada tahun 2006 lalu. Jika benar Sirul Azhar ini bercakap bohong, menipu, memfitnah seperti apa yang didedahkan oleh peguam Bosku hari ini, kenapa peguam Bosku berdiam diri? Merapu merepek meraban depan KJ, tak nak saman fitnah dalam mahkamah. Saya terus terang, dalam kes ini saya bersikap neutral.
Akan tetapi, apabila bosku dan penyokong-penyokongnya tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas Sirul Azhar dan Azila Hadri, pendedahan-pendedahan dan akuan bersumpah yang sudah dibocorkan hari ini semua adalah benar belaka bagi rakyat bahawa bosku adalah dalam skandal pembunuhan Tan Tuya Syarif. Skandal ini semakin dibuka ceritanya oleh peguam bosku, maka skandal pembunuhan Tan Tuya Syarif sampai kiamat akan terus menghantui bosku dalam penjara Kajang. Nak tegakkan benah yang basah, kononnya bosku tak ada kaitan. Kalau tak ada kaitan, saman fitnah lah Sirul Azhar dan Azila Hadri yang masih hidup itu, yang mengkantorkan nama bosku. Mengarahkan pembunuhan paling kejam di dunia, bom C4 seorang ibu mengandung bernama Tan Tuya Syarif. Macam mana bosku nak bersihkan namanya kalau bosku sendiri tak ada telur, tak ada batang, tak berani nak saman fitnah Sirul Azhar dan Azila Hadri, bekas bodyguardnya yang menyaksikan semua rancangan pembunuhan bom C4 ke atas Tan Tuya dalam Malaysia. Macam mana bosku nak lari daripada hantu Tan Tuya ni? Tan Sri Syafiee Abdullah, kalau peguam hebat seperti Tan Sri tidak berani memfailkan affidavit saman fitnah ke atas Sirul Azhar dan Azila Hadri, bekas polis UTK PDRM yang merupakan saksi-saksi hidup, menyebut nama bosku dalam operasi khas membunuh dan membom C4 Tan Tuya. Secara logik undang-undang dan perlembagaan, apabila bosku tidak saman fitnah Azila Hadri dan Sirul Azhar, maknanya pendedahan bekas polis yang menyimpan rahsia bosku adalah benar, sahih dan valid sampai kiamat. Maka benarlah bosku lah mastermind yang bom C4 Tan Tuya. Sebab itu netizen, orang kampung dan rakyat Malaysia mula perasan bosku membuat sumpah laknat. Akhirnya bosku check in penjara Kajang tentang isu Tan Tuya ini. Bosku makan sumpah sendiri, makan laknat sendiri. Rakyat Malaysia baru perasan, memang betul bosku tidak ada saman fitnah Azila Hadri kah, Sirul Azhar kah, Datuk Seri Anwar Ibrahim kah, hatta mendiam PI Bala sampai mati tidak disaman fitnah oleh bosku, oleh Rosmah, oleh keluarga mereka yang sebelum ini ditelanjangkan, dibogelkan, dikantoikan sebagai watak utama merancang pembunuhan ke atas Tan Tuya. Bukan saya yang tuduh bosku atau Rosmah atau keluarganya membunuh, membom Tan Tuya Syarif. Yang tuduh bosku ini adalah bekas polis kerajaan Malaysia, bekas bodyguard bosku, Sirul Azhar, Azila Hadri dan mendiam PI Bala. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendedahkan skandal pembunuhan Tan Tuya Syarif sekarang sudah jadi Perdana Menteri ke-10. Itu pun bosku dan peguam hebatnya Tan Sri Syafiee Abdullah tak berani saman fitnah Perdana Menteri ke-10. Kalau benar bosku ni tidak bom C4 Tan Tuya, ni Datuk Seri Anwar saksi hidup, belum masuk penjara lagi tu, malah semakin berkuasa di Putrajaya. Kenapa bosku tak berani saman fitnah Anwar Ibrahim, Azila Hadri, Sirul Azhar? Kalau betul bosku tidak bom C4 Tan Tuya. This is very simple but you make it complicated. So apabila bosku tidak saman fitnah, bagi rakyat bosku menipu, peguam bosku menipu. Nah, itulah kita kan. Dulu jadi Perdana Menteri, jadi timbalan Perdana Menteri, belagak jadi Tuhan, overconfident tak akan tumbang, overconfident jadi Perdana Menteri sampai kiamat, kambing hitamkan anak orang, ibu mengandung dibom C4,
supaya boleh jadi Perdana Menteri, dikambing hitamkan polis-polis kita supaya boleh jadi Perdana Menteri. Nah, kun fayakun, telanjang bulat. Kenyataan dan pengakuan berani mati Sirul Azhar dianggap benar oleh rakyat Malaysia, bosku. Sebab bosku tidak saman fitnah Sirul Azhar yang masih hidup di Australia. Bosku kaya. Takkan peguam hebat bosku tak berani saman fitnah Sirul Azhar di Mahkamah Australia jika benar bosku tidak bunuh Altantuya Sharibu. Azila Hadri. 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, bosku cakap, macam mana nak saman Azila Hadri? Azila Hadri dihukum gantung sampai mati. Untuk maklumat rakyat Malaysia, Azila Hadri masih hidup dalam penjara Kajang. Berkongsi penjara dengan bosku. Belum dihukum gantung sampai mati. Azila Hadri tak lama lagi hidup bebas. Dikatakan boleh dapat pengampunan diraja. Kenapa bosku tak berani saman fitnah Azila Hadri? Kalau betul Azila Hadri berbohong dalam statutory declaration, akuan bersumpah perundangan, menyebut nama bosku, mastermind, watak utama yang membom C4 Altantuya. It's clear cut, crystal clear, straightforward punya case. Skandal pembunuhan Sagap paling kejam di dunia. Nama bosku disebut. Dipersalahkan oleh Azila Hadri. Maka ini isu yang dibangkitkan sendiri oleh peguam bosku boleh mempengaruhi keputusan PRK Kemaman di Terengganu. Mark my word, sebab anda sendiri mengasih panas cerita Altantuya Sharibu ini. Sehebat mana bangkai busuk ini disembunyikan di bawah karpet mahkamah kah? Di bawah karpet rumah bosku kah? Bosku akan terus dikejar oleh hantu Altantuya Sharibu. Sebab skandal pembunuhan ini adalah jenayah besar. Ini membunuh ibu mengandung yang tidak bersalah, berdosa besar dalam Islam, bosku. Anda orang Islam. Kita sama-sama Islam. Kita baca Al-Quran, kita sembahyang. Kita tahu membunuh ibu mengandung yang tidak bersalah seperti mendiang Altantuya Sharibu adalah salah. Dalam Islam adalah berdosa besar, adalah haram dalam kitab Al-Quran dalam agama kita. Apalagi seterusnya operasi khas yang bosku nak rancang. Nak bunuh, nak bom C4 Altantuya. Lepas tu nak buat operasi khas bom C4 Jufazli Syahmat dan rakyat Malaysia. Yang mempersoalkan bosku, kenapa tak saman fitnah Azila Hadri Sirul Azhar kalau betul semua ni cerita tipu, cerita fitnah? Apa yang bosku takut? Bukankah bosku ada kabel besar? Bukankah bosku menganggap mahkamah di seluruh dunia bosku punya? Bukankah bosku cakap cash is king? Buktikan bosku tidak bersalah, bersihkan nama bosku. Saya cabar bosku dan peguam-peguamnya. Saya nasihatkan saman fitnah Azila Hadri dan Sirul Azhar. Jika benar pengakuan-pengakuan mereka ini adalah satu pembohongan, penipuan dan fitnah jijik ke atas bosku, ke atas Rosmah, ke atas keluarga bosku. Bersihkan nama 7 keturunan bosku. Ini bukan kes kecil, ini kes sangat besar. 17 tahun sudah berlalu, bangkai busuk ini tidak boleh disembunyikan, hatta dalam gua sekalipun. Sampai bosku masuk penjara makan sumpah anak sendiri. Bosku, buktikan kami salah. Saman fitnah. Tapi kalau bosku tidak berani saman fitnah, maka benarlah pendedahan Sirul Azhar, Azila Hadri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mendiam P.I. Bala dan semua pihak yang menyaksikan bosku dan isterinya terpalit dalam skandal pembunuhan bom C4 Altantuya yang berlaku di tengah-tengah hutan di kawasan Shah Alam, Selangor 17 tahun lalu. Apapun, selamat maju jaya bosku dalam penjara Kajang. Ini adalah bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumaat. Bosku memberi bola tanggung sendiri bersama peguamnya. Oh, dia kasih panas lagi cerita Altantuya Sharibu hari ini. Dalam keadaan cerita ini sudah reda, sudah dilupakan oleh rakyat. Nah, akhirnya hantu Altantuya muncul lagi.
kerana kes pembunuhan bom C4 Tan Tuya Syaribu atas nama bosku ini diulas sendiri oleh peguam hebatnya Tan Sri Syafiee Abdullah dalam podcast Keluar Sekejap bersama KJ. Tapi tak ada saman fitnah, tidak ada tindakan undang-undang kepada orang-orang yang mengkantorkan bosku bom C4 Tan Tuya. Bertaubat bosku, kembali ke pangkal jalan. Kalau bosku tak berani saman fitnah, semua saksi hidup yang menonton bosku bom C4 Tan Tuya, yang menonton isteri bosku bom C4 Tan Tuya, sudah tiba masanya kebenaran ini perlu diketahui oleh rakyat. Bosku tidak ada saman fitnah Sirul Azhar dan Azila Hadri dalam Mahkamah Malaysia atau Mahkamah Australia atau mana-mana mahkamah. Setelah Azila Hadri Sirul Azhar, bekas bodyguard bosku, bekas polis unit tindakan khas UTK PDRM, mengkantorkan bosku sebagai tok dalang, sebagai mastermind, sebagai watak utama bom C4 Tan Tuya dalam Malaysia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Akhir kata, apa-apa operasi khas politik untuk membunuh sesiapa pun, kalau bosku tak bersihkan nama dia, bosku akan terus dipersalahkan oleh rakyat dalam skandal operasi khas bom C4 Tan Tuya Syaribu yang didedahkan buat kali pertama oleh Sirul Azhar dan Azila Hadri yang masih hidup di dalam negara Malaysia dan negara Australia. Ada yang nak bunuh saya, nak bom C4 saya selepas saya menang di mahkamah lawan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya nak bagi tahu dengan rakyat Malaysia, kalau tiba-tiba satu hari nanti saya hilang, saya diculik, saya dibom C4 atau dibunuh, faham-fahamlah korang siapa punya kerja semua ni. Kalau skandal pembunuhan Tan Tuya ni tidak didedahkan oleh Sirul Azhar dan Azila Hadri, silap-silap anda semua yang menonton video ni pun boleh dibom C4 oleh bosku esok lusa. Sekian. Checkmate and game over 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Pemimpin perompak, penyamun, penyangak, pembunuh bersiri yang tak takut Allah, sememangnya sudah tidak ada kuasa di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Checkmate and kantoi habis. Game is over, bosku. Sekian, terima kasih.